Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fatini binti Azli, S54479. Kumpulan kami telah memilih tajuk isu pembuangan bayi dalam kalangan rakyat di Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin memberikan serba sedikit pengenalan tentang isu pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi merupakan salah satu gejala yang sedang dibicarakan secara terbuka dalam kalangan masyarakat Muslim di Malaysia. Pembuangan dan pembunuhan bayi merupakan salah satu gejala yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Pembuangan bayi juga merupakan salah satu perbuatan jenayah yang dilakukan akibat daripada amalan seks yang bebas sebelum berkahwin, terlanjut dalam hubungan bercinta atau institusi yang mengalami masalah keluarga. Mereka yang terlibat dalam hal ini terpaksa membuang bayi akibat terdesak, malu, takut dan kesan yang bakal ditanggung oleh mereka. Ia mula menjadi isu besar apabila pelakuan bayi yang makin menjadi pada tahun 2015 hinggalah sekarang. Pembuangan bayi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, khasnya si ibu hamil dan penyebab kehamilan itu. Bayi yang dilahirkan dan tidak diingini dibuang dan ditemui dalam keadaan yang tidak bernyawa di tempat kotor seperti di dalam tong sampah, di keremuni semut di atas rumput, hanyut di dalam sungai, digonggong oleh binatang buas, dibuang dalam tandas, ditanam dan sebagainya. Terdapat juga bayi yang ditemukan dalam keadaan yang masih bernyawa yang ditinggalkan oleh si ibu di masjid, di hadapan rumah orang dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir bin Nodim, nombor metrik S55055 dan kali ini ingin membentangkan tentang permasalahan semasa tentang pembuangan bayi. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pihak Polis Diraja Malaysia, setiap 3 hari akan ada seorang bayi yang dijumpai sama ada masih hidup ataupun meninggal. Berdasarkan statistik yang dikumpul, sebanyak 577 kes pembuangan bayi telah berlaku dan direkodkan dari tahun 2014 hingga Disember 2018. Pada tahun 2014 iaitu sebanyak 103 kes yang telah direkodkan, manakala pada tahun 2015 pula sebanyak 111 kes. Pada tahun 2016 telah direkodkan kes pembuangan bayi ini sebanyak 115 kes dan pada tahun 2017 sebanyak 120 kes. Manakala pada tahun 2018 pula sebanyak 128 kes telah berlaku. Ini menunjukkan jumlah kesemua 5 tahun ini telah berlaku kes pembuangan bayi sebanyak 577 kes. Berdasarkan statistik lagi, negeri Selangor merupakan negeri paling tertinggi yang mencatatkan jumlah kes pembuangan bayi ini iaitu sebanyak 135 kes dan diikuti oleh Sabah sebanyak 67 kes dan Kuala Lumpur sebanyak 62 kes. Sementara itu, negeri Perlis pula mencatatkan kes pembuangan bayi yang paling kurang iaitu 7 kes dan diikuti oleh Terengganu sebanyak 12 kes dan Melaka sebanyak 13 kes. Hasil daripada kes pembuangan bayi ini, sebanyak 435 bayi telah didapati dibuang secara selepas baru dilahirkan, manakala 142 bayi lagi adalah dalam bentuk janin bayi. Punca utama yang membawa kepada kes pembuangan bayi dalam kalangan remaja ialah kurang penghayatan agama dalam diri. Golongan remaja yang kurang penghayatan agama ini akan mudah tercenderum dalam gejala yang negatif. Kurangnya penghayatan agama dalam diri mereka yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan hukum hakam apabila melakukan sesuatu perkara di luar batasan agama. Selain itu juga, pengaruh media sosial juga menyebabkan golongan remaja melakukan kes pembuangan bayi. Kebanyakan mereka mudah terjebak dengan laman web yang tidak senonoh seperti laman web pornografi yang dapat meracuni pemikiran mereka. Biasanya filem-filem barat selalunya memaparkan unsur-unsur cinta dan seksual yang terlampau. Ini memberikan kesan
moral kepada golongan remaja yang masih meraba-raba dalam mencari jati diri mereka. Oleh itu, mereka mudah meniru dan terikut pelakuan yang ditonton dan kesudahan mereka mudah terjebak dalam kes pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja bukan lagi isu yang mengganjil dalam masyarakat kita. Semakin hari, semakin banyak kes yang dilaporkan. Cuba anda bayangkan, bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai dosa tetapi dibuang ke dalam tong sampah. Di manakah sifat berkeperimanusiaan anda? Kesan terhadap masyarakat adalah kita akan digelar masyarakat tidak bertamadun dan tidak berperikemanusiaan serta masyarakat yang kejam. Gejala ini juga dapat mengganggu sistem nilai dalam perpaduan dan kesejahteraan masyarakat kita. Kemodenan masyarakatlah yang menyebabkan perubahan sangat ketara dalam proses sosialis. Nilai-nilai tradisi masyarakat tradisional seperti gotong royong, ziarah menziarahi telah menjadi luntur dalam kalangan masyarakat kita kerana saling berselisih dan menyelisihkan orang yang telah membuang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Adilah binti Zambi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani isu pembuangan bayi dalam kalangan pelajar di Malaysia. Kerajaan telah mengambil langkah proaktif dengan merangka strategi, advokasi, pencegahan serta menjalankan program-program kesedaran awam khususnya kepada golongan remaja. Satu agensi telah ditubuhkan iaitu LPPKN, Lembaga Pembangunan dan Penduduk Keluarga Negara. Agensi ini telah menubuhkan program pekerti yang dijalankan khusus kepada golongan remaja sahaja. Kerajaan telah mengambil inisiatif penting dalam menangani masalah tingkah laku seksual yang tidak sihat dalam kalangan remaja iaitu dengan melaksanakan modul cakna diri lelaki. Modul ini telah dilaksanakan di beberapa buah institusi pendidikan seperti di sekolah, APTA, APTS dan juga di beberapa kolej dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisyah Fikihah binti Rosman, S56805. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai cara penyelesaian dalam mengenai masalah isu pembuangan bayi dari segi masyarakat. Okey, langkah yang pertama ialah untuk mengatasi gejala pembuangan bayi ialah melalui peranan pihak berkuasa dan media massa, ibu bapa serta masyarakat dan badan-badan NGO. Langkah yang kedua ialah ibu bapa mestilah memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak seawal mungkin untuk mengelakkan gejala sosial berlaku di kalangan mereka. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Dan yang terakhir sekali ialah masyarakat hendaklah sentiasa memainkan peranan dalam pencegahan isu pembuangan bayi kerana ianya dapat menjejaskan imej masyarakat sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, saya berharap isu pembuangan bayi di Malaysia dapat dibendung oleh masyarakat dan juga kerajaan. Rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dalam menangani isu tersebut, tidak kira bangsa, agama dan ideologi. Islam juga menegaskan umatnya supaya tidak melakukan perkara keji itu. Allah SWT berfirman, La taqrabuz zina. Janganlah kita mendekati zina. Di sini Allah telah melarang kita untuk mendekati zina. Apatah lagi jika kita membuatkannya. Jadi sebagai seorang Islam, haruslah kita mengikut firman Allah kerana kita akan disoal di akhirat kelak.